Yang berusaha, semua timbalan PPD, Pejabat Pendidikan Daerah Marang, sektor perancangan, sektor pengurusan sekolah, sektor pembelajaran dan sektor pembangunan murid. Sahabat kolaboratif untuk kursus dalam talian pada pagi ini, Haji Abdul Aziz bin Yusof. Untuk sahabat-sahabat ya, Tuan Haji Abdul Aziz merupakan jurulatih utama negeri. Negeri ke kebangsaan? Mana kita bongat kabur. Ya, okey, JU negeri. Sahabat-sahabat pegawai dan juga sahabat-sahabat pegawai dari PPD Marang, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan. Kita mesti menang. Okay, jadi untuk khusus dalam talian pada pagi ini, kami lah ya, saya dan Haji Abdul Aziz diberi tanggungjawab untuk menyampaikan pentaksiran bilik darjah tahap 1 dan bagaimanakah cara pelaksanaannya. Okey, untuk premis perkongsian kita pada pagi ini, kami bahagikan kepada 6 subnya, iaitu refleksi, kemudian pengenalan, pelaksanaan, isu dan penyelesaian, diikuti dengan question and answer. Kita ada buka juga. Dan terakhir adalah penilaian dan penambahbaikan yang kami sediakan dalam bentuk Google Form, dan peserta khusus pada pagi ini bolehlah membuat respon. Dan juga khusus pada pagi ini lebih kepada interaktif. Mana-mana pegawai, sahabat-sahabat pegawai yang rasa nak tanya, boleh saja on mic dan terus memberi respon. Ya, kita akan buat sebagai apa yang biasa yang dibuatlah, iaitu interaktif, komunikasi interaktif dua hala. Jadi untuk objektif kursus pada pagi ini kami telah senaraikan sebanyak 3, iaitu yang pertama, memberikan kefahaman yang mendalam tentang pentaksiran bilik darjah. Ya, kita sebagai professional support system dan juga sebagai ibu bapa perlu faham dengan mendalam tentang PBD. Objektif yang kedua ialah menyelesaikan masalah yang berkaitan PBD di sekolah dan dalam kalangan ibu bapa. Dan yang ketiga, menjadi pemudah cara dan pembimbing PBD di sekolah. Yang ketiga ni lebih kepada professional support system dan juga kepada sahabat-sahabat pegawai perhubungan di sekolah masing-masing. Okay, saya mula dengan refleksi. Kalau kita tengok intipati PPPM, buku setebal berapa ratus muka surat tu, ada yang tak faham ke? Ya, jadi saya ingat tahu. untuk PPM yang bermula pada tahun 2013 dan akan berakhir tidak lama lagi iaitu 2025, hasrat akhirnya adalah 2 saja objektif, iaitu kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti. Ya, dalam PPPM ini kita ada 3 gelombang dan kita sekarang berada di gelombang yang keberapa? Ya, ada yang nak respon? Ya. Gelombang kedua, Puan. Okey, terima kasih. Lepas ni orang lain nak jawab. Maksudnya, hopefully other officers boleh menjawab soalan-soalan yang ditanya dari semasa ke semasa. Okey, kita berada di tahun yang terakhir, gelombang yang kedua, dan pada tahun hadapan kita akan bermula dengan gelombang yang ketiga, iaitu apa dia punya gist kepada gelombang ketiga untuk PPPM. Kalau boleh ada yang respon? Sebab ia sangat berkait dengan PBD. Ada sahabat-sahabat pegawai yang nak respon? Apa matlamat, apa objektif dalam gelombang yang ketiga?
Anyone? Ya, tak apa. Boleh, sahabat-sahabat boleh bagi apa sahaja yang come across your mind to respond. Oh, tak payah nak cari ya sekarang. Kalau nak cari pun tak ada masalah. Boleh respon sekali lagi. Okey. Tadbir uruskan diri. Tadbir uruskan diri ataupun, okey, terima kasih ya. Ataupun dalam perkataan yang lebih mudah, kita memberi untuk gelombang yang ketiga yang bermula tahun 2021 dan berakhir tahun 2025, apabila Tuan SIP beritahu tadbir uruskan diri, ia membawa kepada otonomi kepada sekolah. Ya. Nanti kita akan bincang lagi apa yang dimaksudkan dengan otonomi. Okey, kemudian kita pergi lagi kepada bersama-sama melangkah lebih jauh. Ini fokus dan gerak kerja siapa ni? Ya. Fokus dan gerak kerja Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia untuk tahun 2020. Siapa Ketua Pengarah kita? Iaitu, okey, saya dah salah dah ni. Sepatutnya saya kena tunggulah sekejap Dia dengar dah. Orang lain. Pada yang nak Dr. respon. Habibah Abdul Rahim. Okey, Dr. Habibah, terima kasih ya kepada yang respon. Dr. Habibah Abdul Rahim yang membawa fokus dan gerak kerjanya sebanyak kalau kita tengok di sini ada 3 elemen, di mana bidang tumpuan untuk elemen yang kedua memberi penekanan kepada pentaksiran yang saya merahkan, yang saya bulatkan dengan bulatan yang warna merah itu, pentaksiran. Kemudian elemen yang ketiga, kalau kita tengok sub yang keempat, iaitu pengukuhan guru dalam bidang pentaksiran. Maka dari sini kita boleh membuat satu apa kita boleh panggil sebagai satu matlamat yang digariskan oleh Dr. Habibah bahawa pentaksiran ini perlu diaplikasikan di dalam PDPC dan juga kepada semua warga pendidik. Ada yang nak respon? Okay, kalau tak ada, kita terus lagi. Saya juga sebagai refleksi saya juga menayangkan iaitu naratif baharu amalan pendidikan. Ini adalah fokus dan gerak kerja profesional KPPM 2019 oleh bekas KPPM kita iaitu Datuk Dr. Amin bin Senin. Ya, dalam naratif baharu amalan pendidikan yang utama sekali adalah dalam naratif baru amalan pendidikan yang paling utama yang hendak difokuskan dalam NBAP ni ialah kita nak fokus kepada apa? Ya, kalau kita tengok perkataan di dalam bulatan yang berwarna pink purple tu, ya, iaitu apa dia? Ada yang nak respon? Just baca je. Ya, okey. Kalau kita tengok di situ dalam naratif baru amalan pendidikan yang dibulatkan ialah apa dia? Perkembangan murid. Okey, fokus pembelajaran berasaskan perkembangan murid. Ini yang kita nak highlightkan. Ya, ini yang dihasratkan oleh bekas KPPM sebelum ini, iaitu yang hendak diberi penekanan adalah pembelajaran yang bukan semata-mata menekankan kepada peperiksaan tetapi lebih kepada melihat sejauh mana murid itu dan potensi murid itu kita boleh polish potensi murid-murid di sekolah. Okey.
Okey, ini juga refleksi lagi, iaitu perkembangan, ya? Boleh, sekejap. Ha. Saya rumuskan tadi Okey. asrah akhir PPPM tadi ialah satu, kemenjadian murid, dua, kemenjadian sekolah. Jadi kemenjadian sekolah ni kayu ukurnya ialah SKPMG 2 tau. Kayu ukur dia. Ya. Standard quality. Kalau budak tu jadi kedak, maka kita akan lihat kayu ukurnya ialah kepada PBS lah. Pentesaran Paksa Sekolah. Dan PBD tu satu dari komponen PBS tu lah. Itu je ulasan saya sikit lah. Boleh dengar tau? Dengar tau? Boleh. Okey. Terima kasih ya. JU kita dah memberi penekanan bahawasanya Dengar. alat ukur untuk kemenjadian murid dan juga alat ukur untuk kemenjadian sekolah. Okey, saya teruskan lagi dengan perkembangan dokumen kurikulum dan pentaksiran bilik darjah. Sebenarnya untuk PBB ni bukanlah benda yang baharu. Ya, kalau kita ingat imbas balik semasa kita berada di sekolah dulu, ya, sahabat-sahabat yang berada di sekolah lah, ya, perekodan pentaksiran sekolah secara online. Siapa yang ada pengalaman tu? Saya pun ada pengalaman, ya. Saya masuk ke PPD tahun 2014, jadi saya ada kesempatan lah untuk perekodan pentaksiran sekolah secara online yang bermula pada tahun 2012 untuk tingkatan 1 dan tahun 1. Ya. Kemudian selepas itu BPK mengambil alih perekodan pentaksiran sekolah secara online yang bermula pada tahun 2014. Kalau kita tengok di situ pada tahun 2014, DSKP bermula pada tahun 4. Dan pada tahun 2016 DSKP pentaksiran sekolah ini dikenali sebagai pentaksiran bilik darjah, kemudian dan seterusnya lah pada tahun 2017 hingga kini, ya. Ada nak tambah ke? Okey, sikit ya. Boleh juga. Memang dia tidur pada apuk je dia. Saya pun tak nampak audience. Dia gini, masa dia buat offline ni memang untuk memudahkan cikgu lah. Jadi kalau pergi ke sekolah, ada sekolah yang dia bagi kelas 1 tahun tu, kata tahun 1 PC. Tahun 2 1 PC lah. Jadi cikgu bergila-gila lagi isi masa lapang. Masa free petang kau minggu pun boleh lah. Sebab dia offline tau. Jadi dia memudahkan. Dia sediakan PC. Tapi ada juga sekolah yang dia pakai Google Drive. Kenapa? Dia mana cikgu boleh buat di rumah juga tau. Dia doktor lah Google Drive macam tu. Tapi ada yang guna cara tu. Sebab masa offline tu memang, masa online tu memang banyak cerita tau. Ada seorang, ada apa selingang ni, ada seorang, ada isteri tu cikgu puang. Bangun pagi pukul 3, pukul 4. Suami tahu rajin. Kalau panggil apa? Tajuk suami isteri aku lah ni. Mulai. Bila suami kita duduk ngendak depan komputer, reseng berambut nak masuk makan masa tu. Ada yang masa minum air semua hilang muatmu. Nyak ke mayang ada dah. Tengok depan komputer. Itulah cabaran kehebatan cikgu kita ke mang. Tapi bila ada offline ni, masalah tu selesai mang. Dak balas, ada balas juga mang. Main ada kerja lain. Terima kasih. Okey, tapi sebenarnya pengurusan masa itulah sangat penting. Pengalaman saya masa memasukkan rekod pentaksiran sekolah secara online ni, maksudnya kita perlu buat secara berterusan. Maksudnya sebelum nak balik rumah tu kita masukkan dulu. Jadi insya-Allah lah perkara-perkara tu tidak akan berlaku sebenarnya. Ya, tapi mungkinlah ada setengah-setengah tempat yang liputan internetnya agak perlahan. Ya, okey. Lagi sekolah PBS tu ditukar kepada PBD sebab kita keliru. Sebab PBS offshore-nya, bawahnya PS, jadi keliru lah. Istilah pun melirukan, jadi ditukarlah kepada PBD lah. Pada tahun 2016 tukar supaya orang tak keliru. Dia tak keliru PBS, ada dah, lepas tu PS pula. Itu tujuannya tukar tu sebenarnya ada apa pun. Terima kasih. Nak tanya sikit boleh tak?
Puan. Okey. Kalau kita tengok PBS ni dia bermula 2011 lagi. Ni dah kira masuk tahun ke-9 dah ni, dekat 10 tahun dah. Tapi isu tentang PBD ni tak pernah selesai. Dan kalau tengoklah misalnya bila Datuk Dr. Amin buat naratif baru, salah satu benda yang paling dia bimbangkan sekali sebab satu daripadanya adalah PBD. Sebab PBD bukan benda baru, dia beri rebranding 2020 tapi mengapa begitu lama kita masih belum mantap dari segi PBD walaupun dah masuk tahun ke-9? Haji ada nak jawab? Okey. Sebelum saya jawab, saya tambah sikit lagi. PBD ni yang Juli tengah awal tadi mesti berpusatkan murid lah. Sebab kalau cikgu yang banyak, maka susah kita nak mentaksir budak tu kalau cikgu dah cakap depan. Jadi mesti berpusatkan murid. Murid yang banyak berbuat supaya kita boleh taksir. Berkait dengan soalan Ibrahim ni, 2011 dulu je online dulu. Semasa tu menjadi isu susah nak menyimpan evidence sebenarnya tau. Banyak sangat kena tu file. Kalau kena sediakan bilik khusus. Tapi sekarang bila diperkenalkan PBD tahap 1 ni, ya isunya ibu bapa dah senang sebab tidak ada peperiksaan. Bagi dia bila kita buat temu muni pun dia ke macam tak puas hati bila tak ada periksa. Dia nak kok anak yang meratu kena mobong itu. Jadi cuma dari segi pelaksanaan ni sebab kita banyak aspek kan dengan PJSK dengan peperiksaan pusat dan sebagainya tu. Jadi mungkin maka ni kurang sikit dia beri penekanan. Tapi sebenarnya macam Julia jalan dah dari dulu lagi. Cuma dulu tidak direkod. Lapor ada tak dulu? Dia periksa dan lapor. Mula ni dia kena rekod setiap PDP tu. Itu yang jadi macam payah sikit tu sebab dia kena berterusan. Jadi nak mantap tu macam ni lah perekodan sepanjang masa tu dulu setahun 2 kali biasa tau. Jadi ada ruang masa cikgu boleh berterusan dengan daya jadi ayah nak mantap pada saya. Buat nanti setiap hari. Begitu. Okey, mungkin kita boleh reflect balik Datuk Dr. Amin Senin sentiasa sebelum inilah dalam percakapan beliau, beliau sering memperkatakan bahawa sistem peperiksaan memang menghantui sistem pendidikan Malaysia. Mungkin itu adalah salah satu faktor kenapa PBD tidak berjaya sebab walaupun ada PBD tetapi kita masih lagi berorientasikan kepada peperiksaan. Jadi itulah antara respon yang saya boleh beri. Okey, boleh kita proceed Boleh. Okey, ini yang dinyatakan oleh Haji Aziz tadi iaitu pentaksiran berasaskan sekolah adalah yang paling besar. Dalam pentaksiran berasaskan sekolah kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu satu komponen akademik dan satu lagi komponen bukan akademik. Untuk komponen akademik bagi pula kepada dua iaitu pentaksiran pusat yang dikendalikan oleh lembaga peperiksaan. Kalau di sekolah rendah pentaksiran pusatnya ialah peperiksaan apa? UPSR dan juga pentaksiran sekolah. Yang saya highlightkan inilah pentaksiran sekolah di bawah BPK ini telah ditukar kepada pentaksiran bilik darjah ataupun dikenali sebagai PBD. Manakala untuk komponen bukan akademik adalah PAJSK di bawah BKK. Apa dia BKK? Kawan? Curriculum. Ya? Curriculum. Ada yang nak respon ke? BKK sebab dia orang ni macam ada yang sebelum inilah ada yang respon, ada yang bertanya, dia kata lebih kepada peperiksaan. BKK apa dia? Satu bahagian di KPM. Curriculum. Saya rasa, ya? Tanya Cikgu Saidi. Saya rasa Cikgu Rozali boleh respon ni. BKK. Okey, Cikgu Saidi. Cikgu Saidi boleh respon BKK. Tak ngol. Tak dengar? Curriculum. Ataupun Cikgu Rozali boleh respon. Timbalan Cikgu Rozali. Ya, pentaksiran asas pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum tau.
Dia punya PHSK lah singkatan dia. Okey, PHSK adalah Jasmani, Sukan dan Kurikulum di bawah BKK. Saya sebab bahagian kurikulum tu. okey, Jadi dua je. PHSK adalah akronim kepada Pentaksiran Aktiviti Sukan dan Co-Kurikulum di bawah bahagian Sukan, Co-Kurikulum dan Kesenian. Okey, manakala psikometri adalah di bawah bahagian pengurusan sekolah harian. Ya, jadi kita sebagai pegawai ni perlu mahir lah ya, kalau ditanya apa itu apa dia PHSK, kita boleh jawab lah selepas ini ya, harapannya macam itulah. Okey, jadinya pentaksiran sekolah yang sebelum itu yang saya highlightkan dengan warna merah tadi kini dikenali sebagai pentaksiran bilik darjah yang bermula pada tahun, maksud bila ditukar PS kepada PBD? Nambah. Ya, kalau ikut slide yang sebelum ini, iaitu pada tahun 2016. Ya, 2016 ya. Kita tolong ingat sebab nanti ada soalan-soalan cepu gangsa, cepu perak nanti ya. Okey. Kalau kita tengok, mesti pegawai-pegawai kita memang dah biasa dengan profil murid tahun 6. Ini dipanggil sebagai apa ni? Laporan yang berbentuk sarang laba-laba ataupun spider web untuk sekolah rendah dibagikan kepada 5, iaitu peperiksaan pusat. Okey, saya highlightkan PBD di sini menunjukkan yang PBD ni sangat penting ya. PBD kita merujuk kepada guru-guru membuat tafsiran untuk tahap penguasaan PBD lah. Ya, yang tafsiran-tafsiran ini boleh didapati daripada DSKP. Kemudian untuk sukan dibagi kepada 2, iaitu PAJSK Segak dan juga PAJSK Co-Kurikulum, dan seterusnya PPSI merujuk kepada pentaksiran psikometrik. Ya, kalau tak silap saya untuk sekolah TS25 kohort 1, mereka memang sediakan profil murid tahun 6. Ya, Cikgu Rahim, am I right? Tengok ya. Ya. Betul. Betul ke? Untuk profil murid tahun 6, diperkenalkan kepada sekolah TS25 kohort 1. Ya, ya. Ya, okey. Kemudian konsep kemenjadian murid di sini, ini yang diberitahu oleh Cikgu Haji Abdul Aziz tadi. Pentaksiran berasaskan sekolah adalah yang paling utama dan di bawahnya terbahagi kepada 4. Ya, saya highlightkan lagi untuk kemenjadian murid ini, pentaksiran adalah satu yang memang penting ya. Memang penting merujuk kepada DSKP, kemudian guru merancang bagaimana untuk menghasilkan satu pedagogi yang menarik dalam bilik darjah. Okey, Jelas sekali dah. Ya, ya. Ya, ya. Yang spider web tadi tu, 5 bahagian tu penting belaka tu sebenarnya. Supaya ada pelatur masing tau. Betul lah, betul. Yang saya highlightkan di sini PBT. Jadi gini, macam segak pun penting. Cikgu Sadi pernah beritahu saya, ada budak yang 6A tak boleh masuk sama penuh kerana makan segaknya saja tak valid, hanya makan segak je. Jadi masuk nak kebun ni baru semua penting tau. Macam kalau kita pergi nak masuk sama penuh sama yang pertama kena cakap putih dulu, tak lepas putih, tak lepas. Yang kedua kata koko nak kuat. Yang ketiga dah apa tu lain, maksudnya bukan semata-mata peksi lah. Jadi PD pun penting lah. Katakan segak ni ada berlaku kesilapan masa semester 1, dia 4 kaki 8 inci tinggi. Masa 2 jadi 4 kaki 3 inci. Jadi kau rendah. Tak sabar kalau berat tak apa. Macam mana cikgu tadi? Kecuali budak tu sakit macam manis dekat kaki kan sabar ni. Tapi maksud saya walaupun segak, contoh cikgu saya diberi tadi mana kita nak kabur cikgu?
penting juga tu, itu yang nak kabarnya. Jadi dia berkata, okay. Ya, tak ada masalah. Jadi boleh saya nak respon sikit ke? Cikgu Julie? Sila. Okey, betul seperti yang Haji Aziz sebutkan tadi, dan kalau kita tengok sekarang PPSR kan, oleh kerana tidak ada lagi peperiksaan PPSR dimasukkan pada tahun ini, maknanya elemen-elemen yang ada dalam spider web ni ini juga akan menjadi penentu kepada bagaimana pelajar-pelajar sekolah rendah, murid-murid kita akan dimasukkan ke sekolah-sekolah berasrama penuh. Dan kita juga pasti dia akan ada satu peperiksaan khas yang akan dikendalikan. Jadi elemen-elemen seperti PAJSK, elemen psikometrik yang sedia ada di sekolah juga akan memberi input markah kepada murid-murid nanti. Begitu yang pertama. Saya nak kemukakan satu soalan di sini. Saya merujuk kepada hak beri bulat merah tu. Dalam ni PBD dan juga tahap penguasaan murid. Okey, kalau kita tengok di sini dan kita rujuk pada yang Cikgu Julie sebut pada awal tadi, iaitu bersama-sama melangkah lebih jauh yang digarapkan oleh Dr. Habibah, disebutkan salah satu elemen penting adalah elemen pentaksiran, iaitu memastikan murid, satu daripada item penting memastikan murid mencapai tahap penguasaan minimum. Okey, yang kita nak tengok di sini, katakanlah murid tu, bagaimana kita cikgu dalam kelas nanti nak menghasilkan murid yang berada pada tahap 6 bagi mata pelajaran masing-masing. Maknanya murid tahap 6 ini adalah murid yang tahu, faham, boleh buat, beradab misali. Dan bagaimana murid tahap 6 ini, bila dalam kelas cikgu nak dorong minat murid tu, kalau kita boleh kaitkan dengan SKPNG 2 standard 4, poin 4, iaitu guru sebagai pendorong, minda dan guru sebagai pendorong emosi murid. Jadi bagaimana dalam kelas tu cikgu nak melahirkan murid yang kita panggil boleh sampai level 6. Okey, itu satu. Yang kedua nanti, bagaimana juga dalam kelas tu, katalah murid yang level 6 ni, boleh mitali ni, dia boleh bantu pelajar-pelajar, kawan-kawan dia yang lain supaya boleh terhasil. Sebab tadi kita sebut sebagai kemenjadian murid kan, kualiti sekolah, kualiti kemenjadian murid. Bagaimana dia boleh mencetuskan elemen kita panggil aspirasi murid. Maksudnya murid sebagai pemimpin dan sebagainya. Jadi macam ada dua perkara lah, minta kita perjelaskan sikit. Terima Ya, kita Ya? Acik jawab dulu. Soalan kebat dia. Soalan tipinang tu. Benar ada sesi ni kat slot ni belakang sikit. Ya, sebelum tu saya nak jelaskan bahawa murid kita, ada orang tanya tau, dia anggap menguasai ke tidak apabila dia pada tahap TP3. Kalau 1 dengan 2 tu tidak menguasai lah. 3 menguasai. Kalau ikut dalam taksonomi tu tahu dah faham tu tau. Masuk analisis tu barulah TP3 tau. Gitu. Jadi berkaitan dengan soalan gerahnya, dia memang PBD ni yang pertama memang sangat berkait rapat dengan PAK 1. Bab berpasangan murid tau. Yang kedua, PAK 1 tu sebenarnya SKPNG 2 standard 4 tu sebenarnya memang PAK 1 dah. Jadi situlah sebenarnya dorong bimbing ni masih tak ada SKPNG pun memang cikgu buat dah, cikgu cuba dalam kelas tu pun masih tak ada tipinang apa, cikgu memang dorong supaya budak kalau waktu terbaik A+, dia akan dorong kepada A+. Ya, dan learning tipinang dia memang cikgu akan dorong murid tu supaya dapat tipinang. Nah, dengan pelbagai cara macam-macam ngajar sama kena juga sebenarnya. Gitu. Macam mana lain? Okey. Kemudian kalau saya boleh tambah sikit yang Cikgu Rahim cakap tadi, bagaimana murid kita boleh mencapai tahap penguasaan 5 atau 6.
Okey, sebenarnya kalau kita relate dengan SKPN G2 standard 4 iaitu aspek 4.4 iaitu guru sebagai pendorong. Kalau kita tengok guru sebagai pendorong, minda memberi wajaran sebanyak 25. Di dalam guru sebagai pendorong juga tahap tindakannya ada sebanyak 7 elemen kalau kita tengok ya. Jadi kalau guru merancang, sebab itulah PBD ni nanti untuk slide-slide akan datang. Dalam PBD, guru akan membuat perancangan yang sebegitu rupa bagi memastikan perkembangan pembelajaran berasaskan perkembangan tadi. Ya, kalau kita tengok guru sebagai pendorong, kalau guru merancang supaya membuat aktiviti-aktiviti dalam kelas, jadi tak secara langsung murid akan dirangsang untuk berkomunikasi. Murid akan dirangsang untuk berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran. Ya, murid juga, guru juga perlu mendorong murid supaya bertanya soalan. Ya, supaya sekurang-kurangnya apabila murid bertanya soalan, skema soalan tu telah ada pada murid. Ya, sebab itulah sekarang ni kalau anak-anak kita yang di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah, kita boleh bertanya kepada anak-anak kita berapa soalan yang dah dikemukakan di dalam kelas pada hari ini. Manakala kalau misal kata kita tanya anak-anak kita, adik ataupun abang belajar apa hari ni? Soalan itu sudah tidak relevan lagi. Ya. Jadi kalau kita ikut tengok pada elemen-elemen yang 4.4.1 ada 7 semua. Kalau cikgu merancang macam mana murid untuk bertanya soalan, macam mana murid untuk mengajukan soalan dalam membuat sesuatu penyelesaian masalah. Ya, guru juga boleh dorong murid untuk mewujudkan peluang untuk murid itu menjadi pemimpin. Ya, sebab dalam 4.4.1 elemen yang kelima dinyatakan di sini tahap tindakan mewujudkan peluang untuk murid memimpin. Jadi kalau guru merancang, contohnya kalau dalam satu kelas kita ada pelbagai aras keupayaan murid-murid yang agak cemerlang, agak advance, bolehlah memberi tunjuk ajar kepada rakan-rakan yang lain. Ya. Guru juga boleh dorong murid untuk sentiasa bertanya soalan, sentiasa aktif ya. Jadi dari situ semua aktiviti-aktiviti dalam PBD ni adalah dibina untuk ke arah murid supaya murid dapat mencapai tahap penguasaan 5 dan 6 lah. Tapi sebab itulah tadi kalau Haji Aziz kata tadi SKPN G2 tu adalah alat ukur bagi sekolah berkualiti. Jadi guru perlu sentiasa merujuk kepada SKPN G2 sebelum mereka merancang sesuatu PDP mereka. Ya. Saya rasa menjawab Okey, cuma nak Hello, Assalamualaikum. Hello, boleh respon sikit? Okey. Hello. Jelas clear tak? Ya. Clear tak? Dengar. Clear. Okey, yang pertama sekali sebenarnya ada soalan daripada Cikgu Rahim tadi. Ada dua konteks. Pertama sekali kita nak tengok sejauh mana pelajar tu dapat mencapai tahap 5 ataupun 6 kan. Satu, bagaimana cara kita boleh buat ataupun guru boleh buat supaya pelajar benar-benar mencapai tahap 6 tadi kan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya bagaimana pelajar tu pula boleh menyampaikan pengetahuan dia kepada pelajar-pelajar lain ataupun membimbing pelajar-pelajar lain. Ya. Baik, jadi yang pertama tadi, yang paling penting bagi saya ialah kita bukan hanya perlu tengok dari sudut sejauh mana guru dapat mendorong pelajar-pelajar belajar. Tapi yang paling penting lagi ialah sejauh mana pelajar itu bersedia untuk belajar. Bila kita sebut sejauh mana pelajar itu bersedia untuk belajar, pelajar-pelajar itu sendiri sepatutnya mempunyai pengetahuan ataupun pengetahuan tambahan yang perlu ada pada dia.
Jadi maknanya kalau cikgu mendorong sesuatu pun, kalau dia tidak ada pengetahuan lain, maknanya dia agak sukar untuk menerima pembelajaran. Jadi yang paling penting ialah bagaimana cikgu boleh memberi input pengetahuan kepada pelajar-pelajar itu dahulu supaya pelajar itu dapat bersedia untuk belajar. Ya, selain daripada itu, pelajar itu sendiri juga perlu kepada pembelajaran tambahan. Sama ada dia dari sudut pembacaan, ya, dari sudut berkomunikasi dengan kawan-kawan dia dan sebagainya. Yang pentingnya biar dia ada pengetahuan dahulu. Ya, jadi di sini penting input-input tambahan seperti pusat sumber sekolah, sejauh mana pusat sumber sekolah memberi bantuan kepada pelajar-pelajar ni supaya dia dapat mempunyai pengetahuan yang secukupnya. Jadi bila dia dah ada pengetahuan sedikit sebanyak, bila dia masuk dalam kelas, dia dah bersedia untuk belajar. Jadi peranan cikgu pula untuk menyampaikan pengetahuan dan boleh memberi dorongan kepada pelajar, dan dengan sendirinya interaktif antara guru dengan pelajar itu akan berkesan. Ya, jadi maknanya yang paling penting bagi saya ialah sejauh mana pelajar itu ada kesediaan untuk belajar. Okey, yang keduanya ialah sejauh mana pelajar itu pula dapat membimbing pelajar-pelajar dia yang lain. Ya, untuk dalam konteks ini, bagi saya lah kalau kita pergi ke sekolah-sekolah, kita tengok perkara ini mungkin berlaku di kalangan pelajar-pelajar yang agak cemerlang dan juga pelajar-pelajar yang sederhana. Ya, kalau pelajar-pelajar yang agak lemah sedikit, yang mungkin kita kategorikan bahagian yang agak bawah sedikit, ya, proses ini agak sukar untuk berlaku. Jadi peranan di sini peranan guru amat penting, ya, memberi input pengetahuan kepada pelajar-pelajar itu, mengajar mengikut aras kebolehan pelajar itu sendiri. Jadi kalau pelajar itu dapat pengetahuan mengikut aras yang sepatutnya, ya, insya-Allah aktiviti-aktiviti yang diberi seperti mana yang Puan Julie beritahu tadi, dengan adanya aktiviti secara kumpulan dan sebagainya di kalangan pelajar itu, ya, dengan sendirinya interaktif antara pelajar itu boleh menyebabkan dia boleh saling bantu-membantu antara satu sama lain. Jadi di sini akan wujudnya pertambahan pengetahuan dia, ya, di antara pelajar dengan pelajar yang lain. Itu dia. Kalau boleh saya tambah sikit Askura Zaid, sebenarnya guru merancang, apabila guru merancang dan sebelum guru nak merancang tu, guru tu dia kena engage dulu dengan murid-murid dia. Guru tu kena tahu dulu setakat mana pengetahuan murid-murid dia. Dan guru sebagai perancang ni pun ada di dalam aspek 4.1 SKPM G2 Standard 4. Sebab itulah untuk merancang, untuk menyediakan satu PDPC yang berkesan, SKPM G2 Standard 4 itu perlu kita kena pergi dulu satu persatu, ataupun kita kena tengok setiap aspek dalam SKPM G2 Standard 4. Seperti mana yang Cikgu Rozaid beritahu tu, memang ada dalam 4.1 bagaimana guru hendak merancang. Ya, kemudian kita bawalah pula kepada guru sebagai pendorong. Macam mana guru nak mendorong supaya murid tadi, murid yang pelbagai aras tadi boleh menguasai TP5 dan juga TP6. Ya? Okay. Ada lagi? Okey, kalau tak ada kita proceed. Okay. Okey, pada